Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. أما بعد. Sidang pendengar, sidang penonton, tuan-tuan guru, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan perempuan, saudara-saudari dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebelum saya teruskan, saya ingin tanya adakah suara saya jelas atau tidak? Dan saya nak minta maaf kerana malam ini saya memang dah start awal tadi, tapi oleh kerana komputer saya ada masalah, jadi terpaksa tukar kepada komputer lain. Dan komputer ini saya tak boleh pakai mic, jadi mungkin suara itu agak jauh. Jadi saya nak tanya adakah suara saya dah jelas ataupun tidak. سرادنا عليهم وما هم بخارجين من النار. Baik, yang tengok di Facebook Live boleh sebutkan, dan yang ditulis di ruang komen, dan yang tengok di Zoom boleh maklumkan saja adakah suara saya sudah jelas ataupun tidak. واضح Boleh. واضح. Wadih, masya-Allah. Masya-Allah. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meneruskan lagi pengajian ulum Quran kita pada malam yang mulia ini, yang malam yang kedua dalam bulan Ramadan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mula membacakan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Siapa online tu kalau boleh tutup mic ya. Okey, atau saya pun unmute semua. Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mulakan insya-Allah membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi Mabahithi Ulumil Quran, yang dikarang karya asalnya adalah kitab yang dinamakan sebagai An-Nuqayah atau Nuqayatul Ulum, yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman Ibn Abu Bakrin As-Suyuti rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kitab ini ya, Al-Lu'lu' wal Marjan, ialah terjemahan daripada Ustaz Ahmad Faiz bin Khalil, ya, ahlan wa sahlan Ustaz Faiz, yang diterjemahkan daripada kitab asalnya yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti yang bernama kitab An-Nuqayah. Kitab An-Nuqayah ni, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, ialah kitab yang boleh dikatakan kitab pertama yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, dan kitab yang meringkaskan ilmu ulum Al-Quran. Ya, setelah Imam As-Suyuti membaca kitab Al-Imam Al-Bulqini, iaitu kitab Mawaqi'ul Ulum fi Mawaqi'un Nujum, maka beliau pun meringkaskan kitab itu dalam kitabnya An-Nuqayah. Ya, dan kitab An-Nuqayah bukan sahaja menghimpunkan ilmu ulum Quran, tetapi juga menghimpunkan ilmu-ilmu yang lain, ya, seperti ilmu akidah, ya, ilmu, dan akhir-akhir, ya, selepas dia dah karang ditambah lagi dua ilmu, iaitu ilmu tib dan ilmu at-tashrih, iaitu ilmu, mungkin yang boleh terjemahkan sebagai ilmu anatomi, ya, kerana para ulama pada zaman dahulu, ya, bukan sahaja mereka pakar dalam ilmu agama, tetapi mereka juga pakar dalam ilmu sains. Jadi kitab asal bagi kitab yang diterjemahkan ini, okey, saya record dulu. Okey, terima kasih atas peringatan. Kitab ini yang asalnya ialah kitab An-Nuqayah, yang ada antara ilmu yang disebutkan, antara 14 ilmu itu, ya, satu ilmu yang diterangkan adalah ilmu tafsir, yang diberi nama sebagai ilmu tafsir. Baik, ilmu tafsir yang disebutkan dalam kitab An-Nuqayah ini, ya, dibahagikan kepada 55 bab,
dan diterjemahkan oleh Ustaz Faiz Fateh ya dalam kitab ini, iaitu Al-Lu'lu' wal Marjan fi Mabahis Ulumil Quran, ya, yang hanya menyentuh satu bab sahaja dalam kitab An-Nuqayah yang dikarang oleh Al-Imamu As-Suyuti, yang Imam Suyuti memberi nama bab itu ialah bab tafsir, ya, dan para ulama mengatakan itu sebenarnya bukan bab tafsir, ya, tapi itu ialah bab ulum Quran. Sebab itu pengarang kita ni Ustaz Faiz hafizahullah yang mengarang, dia menyebutkan fi mabahis ulumil Quran. Baik, saya ingin pergi secara sepintas lalu sahaja kepada pengarang kepada kitab ini, iaitu Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman Ibn Abu Bakrin As-Suyuti, pengarang kitab ini yang lahir pada tahun 849 Hijrah dan wafat pada tahun 911 Hijrah. Imam Suyuti adalah seorang ulama yang sangat masyhur yang mungkin tidak perlu untuk dijelaskan lagi, yang boleh dikatakan beliau mengarang kitab pada semua fan, pada setiap perbahasan ilmu itu beliau ada tulisannya, beliau ada peranannya. Ya, contohnya dalam ilmu hadis, ya, beliau mengarang kitab yang masyhur dalam ilmu hadis, iaitu Tadribur Rawi ala Taqribin Nawawi, yang kitab itu menjadi pengajian, ya, di tempat-tempat pengajian hadis, yang menjadi kajian utama dalam orang yang ingin mempelajari ulum hadis. Dan juga beliau juga mengarang kitab hadis juga yang menghimpunkan hadis-hadis dalam kitab yang masyhur Al-Jami' As-Saghir dan juga kitabnya Al-Jami' Al-Kabir. Dan beliau juga adalah seorang yang pakar dalam bidang fiqh, ya, sebab itu beliau mengarang kitabnya Al-Hawi lil Fatawi atau lil Fatawa. Dan beliau juga mengarang kitab yang sangat penting dalam ilmu qawaid fiqhiyah yang dinamakan sebagai kitab Al-Ashbah wan Nazair. Dan dalam bidang Al-Quran, ya, Al-Imam Suyuti, tuan-tuan dirahmati Allah, juga tidak ketinggalan, ya, dalam mengarang kitab-kitab yang sangat penting dalam bidang ulum Quran atau dalam bidang Quran itu sendiri. Dan saya telah sebutkan semalam, beliau mengarang kitab yang sangat penting dalam bidang ulum Quran yang menjadi rujukan utama, ya, dalam pengajian ulum Al-Quran, iaitu kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Suyuti. Dan beliau mengarang tafsir-tafsir, antara tafsirnya masyhur ialah Ad-Durrul Manthur, Ad-Durrul Manthur fi tafsir bil ma'thur, lebih kurang tajuk kitab tafsirnya. Jadi Imam Suyuti mengarang kitab, ada yang mengatakan beliau mengarang kitab lebih 500 kitab, daripada sekecil-kecil kitab sehingga ke sebesar-besar kitab. Ada yang mengatakan mungkin agak berlebihan, beliau mengarang lebih daripada 1000 kitab. Yang mungkin tidak berlebihan kerana kitab yang telah dicetak, ya, daripada kitab Imam Suyuti boleh dibilang, ya, daripada kitab yang belum dicetak, ya, masih banyak lagi kitab khazanah ilmu Imam Suyuti yang masih lagi belum dicetak oleh kita, yang masih lagi belum berkhidmat kepada kitab ulama-ulama kita. Tuan-tuan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita masuk kepada perbahasan dalam kitab ini pada malam ini insya-Allah. Baik, kita terus kepada, kalau siapa yang ada PDF, ya, boleh buka muka surat 5, ya, muka surat 5. Qala al-musannifu rahimahullah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Sebelum itu marilah kita sama-sama menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkata Imam Suyuti rahimahullah taala, dia berkata ilmu tafsir adalah ilmu yang dibincangkan padanya berkenaan hal ihwal Al-Quranul Karim. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, para asatizah sekalian atau para saudara-saudari dirahmati Allah, jika kita melihat pada takrifan ini, definisi ini sebenarnya bukan definisi bagi ilmu tafsir, ya, kerana definisi bagi ilmu tafsir berbeza dengan definisi ini. Ya, kalau ilmu tafsir ialah bayan muradillah subhanahu wa ta'ala
fi ayatihi biqadri taqatil basyariyah. Maksudnya penjelasan makna atau penjelasan apa yang diinginkan Allah SWT terhadap makna-makna ayat Al-Quran dengan kemampuan yang dimiliki oleh para ulama yang mengikut ilmu-ilmu yang menjadi persediaan atau menjadi ilmu yang ada pada ulama itu, kemampuannya mampu untuk mentafsirkan ayat Al-Quran. Jadi itu ialah definisi yang, kalau boleh saya terangkan, definisi bagi ilmu tafsir yang bukan perbincangan kita lagi pada hari ini. Tapi ilmu tafsir yang disebutkan di situ, jika boleh kita katakan sebagai ilmu usul tafsir, ya, atau dengan kata lain ialah ilmu ulum Al-Quran. Yang semalam kita telah terangkan apa maksud ulum Al-Quran. Jadi ulum Al-Quran yang diberikan definisi di sini, ataupun ulum tafsir yang diberikan definisi di sini, adalah ilmu yang dibincangkan padanya berkenaan hal ehwal Al-Quran Karim. Ya. Jadi ulum Al-Quran, dan kenapa dinamakan ulum tafsir? Kerana tafsir itu adalah ghayah. Tafsir itu adalah matlamat kita belajar ulum Quran. Kerana bila kita belajar ulum Quran, maka kita akan mempelajari banyak istilah yang berkaitan dengan Al-Quran. Supaya ya matlamatnya adalah kita boleh membaca tafsir Al-Quran ya dengan pembacaan yang ada asas, ya. Kerana kebanyakan daripada kita kadang-kadang kita baca tafsir Al-Quran ya, tapi tidak mengetahui istilah-istilah yang sepatutnya diketahui oleh seorang yang ingin mempelajari tafsir Al-Quran. Dan di sana sebenarnya ada lagi satu ilmu yang tuan-tuan puan-puan semua boleh pelajari, ya, walaupun ilmu ini mungkin di peringkat akademik, iaitu ilmu manahij al-mufassirin, iaitu metodologi para ulama dalam mentafsirkan satu-satu tafsir. Jadi setiap tafsir tu pun sebenarnya ada cara nak baca juga. Ya, saya ini bukan sebut tuan-tuan, kita bukan menyebutkan tafsir-tafsir yang mudah lah, ya, seperti kalau di Malaysia ini kita ada tafsir yang kita boleh untuk baca sebagai orang awam, ya, contohnya tafsir pimpinan Ar-Rahman, ya, dan sebagainya. Itu mungkin tafsir yang boleh dibaca oleh orang awam. Tapi yang disebutkan di sini ialah tafsir yang menjadi rujukan, ya, para ulama dalam, ya, menakalkan tafsir, ya, untuk mengajarkan tafsir. Maka di sana ada metodologi yang perlu dipelajari, ya, bagi setiap kitab-kitab tafsir itu, ya, dengan ilmu ulum Quran sahaja. Bukan kata tak cukup sebenarnya ilmu ulum Quran ni sebagai basic yang betul untuk seorang itu mempelajari, membaca kitab tafsir. Tetapi untuk lagi sedap dibaca kitab tafsir, maka perlu mempelajari ilmu yang dinamakan sebagai manahij al-mufassirin, ataupun metodologi para ulama dalam mentafsirkan Al-Quran. Baik, kitab yang kita akan belajar ni sebenarnya kitab yang agak ringkas, iaitu dia ada, kalau sebut sini, kalau tulis sini 27 muka surat, yang cuba kita nak habiskan dalam waktu 20 hari bulan Ramadan. Ya, kalau kita mampu habiskan. Kalau kita tak mampu habiskan, mungkin kita boleh tangguh bulan Ramadan tahun depan, ataupun kita buat cara ringkas lah. Ya, sebabnya setiap perbahasan dalam yang disebutkan dalam kitab ini, ya, hanya disebut takrif atau perbahasan yang ringkas, ya, tetapi jika ingin dihuraikan, maka dia mengambil perbahasan yang panjang, ya, seperti perbahasan berkaitan dengan istilah-istilah usul fiqh dan istilah-istilah ilmu balaghah yang perlu diterangkan dulu apa istilah itu, barulah saya boleh terangkan apa maksud dia dan apa praktiknya dalam ayat Al-Quran. Baik, kita bermula dulu. Jadi ilmu Al-Quran itu ialah ilmu yang dibincangkan berkenaan hal ehwal Al-Quran, ya, dari sudut penurunan Al-Quran. Ini ditambah oleh Al-Imam Suyuti sendiri dalam syarah bagi An-Nuqayyah ini dengan kitabnya Itmamud Dirayah. Ilmu yang dibincangkan padanya berkaitan dengan Al-Quran dari sudut penurunan Al-Quran, qiraat Al-Quran, tafsir Al-Quran, nasikh wal mansukh, maki wal madani. Itulah yang dinamakan sebagai ilmu ulum Al-Quran. Perbahasannya terhad kepada muqaddimah dan 55 jenis, ya. Jadi ulum Al-Quran yang dikarang oleh Al-Imam Suyuti ini, ya, diterangkan 55 perbahasan utama dan dimulakan dengan muqaddimah. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan membaca muqaddimah. Sebelum itu, semalam saya telah akhiri kelas semalam, siapa yang ada mengikut kelas saya semalam, dengan dua ayat Al-Quran yang menyebabkan saya sendiri berfikir, iaitu ayat dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fih", dan ayat dalam surah Al-Isra ayat ke-9,
iaitu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Jadi mengapa dalam surah Al-Baqarah ayat kedua Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ya zalika al-kitab, ya, dengan menyebut Al-Quran sebagai namanya Al-Kitab. Allah Taala guna zalika dengan isim isyarah lil ba'id, yang masuk bahasa Melayu itu adalah kitab. Dan jika, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Al-Quran dengan namanya Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan hadzal Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, menggunakan isim isyarah lil qarib, Al-Quran ini. Baik, jika diperhatikan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, perkataan zalika, satu maksud dia isim isyarah lil ba'id, dan disebut oleh para ulama ilmu nahwu juga, zalika juga lit ta'zim, ya, untuk kita membesarkan sesuatu perkara maka kita sebut zalika. Zalikal kitab. Sebab tu setengah para qurra apabila membaca surah Al-Baqarah dia berhenti di situ. Alif lam mim zalikal kitab, berhenti di situ. Kenapa? Kerana bila berhenti di situ ada makna yang sangat penting untuk kita fahami dengan hanya dua perkataan itu saja. Zalikal kitab. Walaupun nampak dua perkataan, tapi kalau orang yang faham ilmu balaghah, orang yang faham ilmu nahwu bahasa Arab, maka mempunyai makna yang banyak. Ya. Zalika isim isyarah li ta'zim. Dan kita ta'zim kenapa? Al-kitab bermaksud Al-Quran yang ditulis di dalam mushaf, dan tulisan itu kekal sehingga hari kiamat. Tulisan itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ta'zimkan dia, maka kita besarkan dia dengan kita kata zalika. Zalika itu kan itu benda yang tinggi. Kita mengagungkan, meninggikan, sebab itu kita perlu beradab dengan Al-Quran. Ya, dengan cara kita sebut zalikal kitab, mana kita membesarkan Al-Quran dengan maksud Al-Kitab, bermaksud tulisan yang terjaga, yang terpelihara dalam mushaf, ya, daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ke hari ini Al-Quran itu terpelihara dalam bentuk tulisan. Baik, dalam surah yang seterusnya iaitu surah Al-Isra ayat ke-9, Allah SWT kata inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam. Baik, yang pertama tadi Allah Taala kata la raiba fih, ya, Al-Quran yang bentuknya yang ditulis ini tidak ada keraguan dalamnya. Bermaksud Al-Quran itu tidak ada keraguan bahawasanya ia datang daripada Allah. Terpelihara susunannya, tulisannya dengan Rasam Uthmani yang memelihara qiraat, ya, ke semua qiraat, cara baca Al-Quran itu terpelihara, la raiba fih, tidak ada keraguan baginya, maka kita kena zalika, kita kena membesarkan Al-Quran. Dalam ayat yang kedua Allah Taala kata inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Baik, di situ disebut sifat Al-Quran yahdi, memberi petunjuk, memberi hidayah kepada manusia. Dan yahdi itu disifatkan dengan Al-Quran. Al-Quran ini. Baik, bila kita kata haza, mengapa di sini Allah Ta'ala kata haza? Adakah kita kena letakkan Al-Quran itu sebagai benda yang kita tidak hormat, kita letak haza sahaja, kita ini Quran. Ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Ta'ala guna, kalau kita perhatikan Allah Ta'ala guna perkataan Al-Quran. Al-Quran yang kita telah takrifkan semalam yang bermaksud Al-Qira'ah, yang bermaksud bacaan, yang bermaksud Al-Maqrub, yang dibaca. Al-Quran, bila kita kata hadza Al-Quran, hadza Al-Quran, bermaksud Al-Quran itu, ya, jika dibaca maka dia akan terasa dekat. Dia akan terasa dekat. Sebab itu, ya, untuk kita mendapat, ya, kita mendapat cahaya hidayah daripada Al-Quran, maka kita kena qiraah, baca, dan baca itu ialah bacaan yang dekat sampai ke dalam hati kita, ya, sampai ke dalam Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, jika seorang itu tidak mentadabbur Al-Quran, maka hati dia tertutup. Cara untuk tadabbur Al-Quran macam mana? Cara untuk tadabbur Al-Quran, pertama sekali kita kena baca. Ya, kita kena baca atau kita dengar orang baca.
dengan bacaan yang datang daripada dekat itu, yang kita sebut guna isim isyarah lil qarib, hazal Quran. Hazal Quran, atau kalau kita faham hazil qiraah, bacaan yang datang daripada mulut kita, yang kita dengar daripada imam, yang kita dengar daripada kita pasang YouTube ke, kita pasang, itu hazah, maksud bacaan tu dekat. Bila dekat pada kita, barulah Al-Quran itu dapat melakukan wazifahnya, itu yahdi. Ya, tugas Al-Quran, dia akan memberi hidayah, memberi cahaya, memberi nur dalam hati kita. Yahdi lillati hiya aqwam, akan menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Ya. Jadi sebab itu pada ayat yang pertama Allah Taala guna zalikal kitab. Pada ayat yang kedua ini Allah Taala guna hadzal Quran, yang menunjukkan Al-Quran itu ada sudut yang kita kena pandang Al-Quran itu jauh tinggi dari sudut kemuliaan, dari sudut keagungan, dari sudut dia datang daripada Allah. Yang kedua, kita kena pandang Al-Quran itu secara dekat. Bermaksud Al-Quran itu datang kepada kita, menyentuh, menjentik hati kita, seterusnya memberi hidayah kepada kita yang memerlukan dahaga kepada cahaya Al-Quran. Sebab itu di sini Allah Ta'ala guna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Iaitu yang saya dapat tadabburkan sepanjang sehari, ya, daripada perkara ini. Dan perkara ini juga disebut oleh guru kami, antaranya Syekh Fadilatul Syekh Ali Jumaah, dia menyebut zalika itu li ta'zim. Baik, kita sambung lagi, ya, pengajian kita. Jadi dalam menceritakan muqaddimah bagi ulum Quran ini, maka kita akan menerangkan beberapa istilah. Yang pertama ialah istilah Al-Quran, yang mungkin saya dah terangkan semalam. Yang kedua adalah istilah surah, as-surah. Yang ketiga ialah istilah al-ayah, ataupun ayat Al-Quran. Baik, pertama sekali ialah kita pergi kepada istilah Al-Quran. Al-Quran ditakrifkan sebagai apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW sebagai suatu mukjizat, walau dengan satu surah daripadanya. Jadi bila kita melihat kepada takrifan yang diberi oleh Al-Imam Suyuti di sini pada matanya, disebut Al-Quran ialah Al-Munazzal ala Muhammad Al-Mu'jiz, ya, Al-Mu'jiz bi aqalli suratin minhu. Dalam bahasa Arab bermaksud Al-Imam Suyuti mendefinisikan Al-Quran itu, ya, dengan dua sifat yang utama bagi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu ialah, ya, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud berlaku penurunan. Bermaksud Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan malaikat Jibril, dan turun tidak lain tidak bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang dinamakan Al-Quran. Maka kalau apa yang disebut oleh Nabi SAW yang bukan turun daripada malaikat Jibril, yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan maknanya, dengan ayatnya, maka itu dinamakan sebagai hadis Nabi. Ya, maka pentakrifan Al-Quran yang pertama iaitu turun daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, membezakan Al-Quran dengan hadis Nabi dan juga hadis Qudsi. Yang mana hadis Qudsi walaupun maknanya daripada Allah, tapi lafaznya daripada Nabi Muhammad SAW. Dan juga menafikan, jika kita melihat kepada takrifan definisi Al-Quran yang pertama ini, dengan bermaksud dia turun. Bermaksud Al-Quran ini bukanlah idea yang terbit daripada khayalan dan sebagainya, yang diberi tohmahan kepada Nabi Muhammad SAW daripada orientalis, yang mengatakan Al-Quran ini direka oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belajar dengan apa nama Allahumma salli ala Muhammad dengan Bahira, ya, dengan orang-orang Kristian, kemudian dikeluarkan Al-Quran. Itu hasyah, ya. Perkara itu, ya, tidak berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan mereka Al-Quran, tapi Al-Quran kena disebutkan Al-Quran turun daripada Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada Sayyidina Ali. Yang Syiah kata Al-Quran tu asal nak diturun kepada Sayyidina Ali, tapi malaikat terjatuh, jatuh dan turun, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah definisi Al-Quran yang salah. Jadi Al-Quran itu penting untuk kita fahami sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Baik, itu yang pertama yang disebutkan dalam definisi Al-Quran. Kemudian kita tengok yang kedua. Yang pertama, apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ialah Al-Quran ialah sebagai suatu mukjizat walau dengan satu surah daripadanya. Baik, yang kedua disebutkan Al-Quran itu sebagai satu mukjizat. Mukjizat adalah perkara yang amrun khariqul lil 'adah, litahaddi. Perkara yang luar biasa yang Allah SWT turunkan kepada seorang nabi untuk mencabar orang yang ingin mencabar para nabi, untuk mencabar orang yang tidak mengikut para nabi. Jadi itu mukjizat. Dan mukjizat nabi-nabi yang terdahulu, pelbagai jenis mukjizat yang Allah Taala turunkan bersesuaian dengan kepakaran yang ada pada zaman para nabi terdahulu. Tapi Nabi Muhammad SAW turun di kalangan para umat yang walaupun mereka ummiyin, buta huruf, tapi mereka pakar dalam pengubahan bahasa. Mereka pakar dalam syair. Mereka berbangga dengan syair-syair mereka. Jadi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada orang yang pakar bahasa, yang menunjukkan mereka sepakar mana pun mereka dalam bahasa, tapi Al-Quran lebih tinggi, lebih indah bahasanya, dan tidak ada manusia yang dapat mencapai kepada peringkat bahasa Al-Quran. Baik, itu maksud mukjizat. Bermaksud Al-Quran turun dalam bentuknya dan isi kandungannya adalah mukjizat. Bentuk Al-Quran bermaksud susunan ayat-ayat dalam Al-Quran, susunannya, rimanya dan sebagainya, dan juga isi kandungan dalam Al-Quran sama ada isi kandungan yang berkaitan dengan pensyariatan, isi kandungan yang berkaitan dengan fakta-fakta sains, isi kandungan yang berkaitan dengan perkara ghaib yang belum berlaku. Semua itu adalah perkara yang mukjizat, bermaksud perkara yang manusia hairan, manusia berasa perkara ini luar biasa, tak pernah dapat disebutkan oleh mana-mana manusia, bahawasanya contohnya apa dalam sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wal arda ba'da dhalika dahaha. Contohnya disebutkan ini, kata silap saya, dalam surah An-Nazi'at. Bumi itu selepas daripada ba'da dhalika, setelah dijadikan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha. Setelah daripada langit itu diciptakan, maka bumi itu dibulatkan. Bumi itu kalau dahaha, satu maknanya bermaksud diratakan, kemudian ada satu makna lagi bagi dahaha, iaitu dijadikan bulat atau dijadikan, kalau bahasa kita, sfera, macam belakang saya ni, dahaha, itu maksudnya. Jadi fakta ataupun hakikat bahawasanya bumi ini berbentuk bulat itu tidak diketahui oleh manusia, melainkan setelah manusia terbang ke angkasa, melainkan setelah manusia keluar ke angkasa, barulah dia melihat, rupanya bumi ini begitu bentuknya. Maka dilihat dengan mata kepala manusia, itu ialah penyaksian yang tidak ada orang boleh pertikai lagi, melainkan orang yang tak melihat lah, maka dia tak tahu kan. Kita pun ada angkasawan negara kita yang telah melihat bagaimana bentuk bumi. Maka perkara itu, hakikat itu disebutkan dalam Al-Quran, maka itu mukjizat dalam Al-Quran, yang mukjizat ini adalah mukjizat yang berkaitan dengan fakta sains. Baik. Jadi Al-Quran ada satu sifat yang disebutkan sebagai mukjizat, dan mukjizat Al-Quran ini adalah perkara yang tidak habis-habis. Mukjizat dalam Al-Quran, perkara yang luar biasa dalam Al-Quran ini adalah perkara yang tidak habis. Tuan-tuan, kalau hari ini, kalau kita nak kaji tentang mukjizat Al-Quran ini, kita masih boleh kaji, ruang itu masih terbuka. Seperti yang disebut oleh Al-Syekh Al-Alamah Al-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan Al-Quran ini mukjizat dia masih lagi memberikan kita mukjizat yang kita tak tercapai pada hari ini untuk memikirkan. Contoh disebutkan mukjizat Al-Quran yang boleh jadi pada zaman Rasulullah tidak dilihat, tapi pada zaman sekarang benda itu dilihat, iaitu Al-Quran ini ada mazhar jalali rububiyah, yang mana apabila seorang itu, walaupun dia bukan orang Arab, tapi apabila dia membaca Al-Quran,
maka hatinya tersentuh. Ya, maka walaupun dia tak faham bahasa Arab, tapi boleh membuatkan dia menangis. Kerana Al-Quran itu ada satu aura yang tidak ada pada kalam-kalam yang lain. Bila kita baca, kita rasa ini bukan kalam manusia, tapi ini kalam daripada Tuhan manusia. Maka seorang itu akan tersentuh hatinya apabila mendengar Al-Quran. Itu mukjizat yang paling mudah untuk kita faham yang disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Baik, dua sifat bagi Al-Quran yang disebutkan dalam definisi Al-Quran. Dan disebut oleh Al-Imam Kamal Ibn Humam. Ya, beliau menyatakan, mukjizat Al-Quran ini bukanlah matlamat diturunkan Al-Quran. Ya, mukjizat Al-Quran hanya ya untuk mencabar orang yang ingin mencabar Al-Quran, dan juga untuk menarik orang ya supaya mendekatkan diri kepada Al-Quran. Itu mukjizat Al-Quran. Tapi Al-Quran diturunkan bukan untuk ya tujuan matlamatnya untuk memberi mukjizat. Al-Quran diturunkan ya adalah untuk untuk apa, tuan-tuan? Ya, Allah SWT sebut dalam surah Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang diturunkan kepada kamu mubarak, kitab yang penuh dengan keberkatan, liyadabbaru, untuk kamu bertadabbur. Jadi lam itu lam ta'lil, maksudnya kitab itu diturunkan untuk kamu mengambil peringatan, mengambil pelajaran. Tadabbur bermaksud kamu cuba refleksi ayat itu dengan diri kamu, bagaimana pengamalan kamu terhadap ayat-ayat Al-Quran yang telah kamu amalkan dalam diri kamu, keluarga kamu, masyarakat kamu. Jadi itu antara tadabbur Al-Quran yang menjadi matlamat diturunkan Al-Quran. Bukan mukjizat itu menjadi matlamat diturunkan Al-Quran. Dan bila tadabbur Al-Quran, barulah Al-Quran itu boleh memberi hidayah, menunjukkan kita jalan yang lurus, yang kita dapat betul, kata-kata betul, betulkan landasan kita daripada jalan yang tidak betul, kita kembalikan kepada landasan yang betul. Baik, seterusnya kita pergi kepada perbahasan berkaitan dengan surah dan juga ayat. Sebelum saya pergi kepada surah, saya nak pergi pada ayat dulu. Baik, al-ayah. Ayah tu bukan ayah orang, bukan bapa orang. Al-ayah tu maksud ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, kita bahasa Melayu pun sebut ayat juga. Ya, kita bahasa Melayu kita sebut perkataan. Apabila perkataan itu dicantum-cantum, maka jadi ayat. Dan bahasa Arab juga disebut ayat Al-Quran. Al-ayat, sebelum saya pergi pada surah atas tu, saya nak pergi pada ayat dulu. Al-ayah bermaksud sejumlah kalimat Al-Quran yang terpisah dengan pemisah. Kemudian darinya ada yang termulia. Okey, lepas ni. Jadi al-ayah itu, kita pergi pada sini dulu, bermaksud sejumlah kalimat Al-Quran yang terpisah dengan pemisah. Baik. Sejumlah kalimat bermaksud beberapa perkataan. Dan boleh jadi satu ayat itu satu perkataan. Contohnya apa, tuan? Satu ayat, satu perkataan. Apa contohnya? Yang ada di Zoom ni sebenarnya boleh bercakap ni. Sebab je apa ni, kita boleh adakan interaksi dua hala, baru rasa tak mengantuk kan. Pukul 11.30 ni rasa mengantuk kadang-kadang. Ya, saya pun kadang-kadang 11.30 ni tidur lah. Ustaz, Tapi Nun. ya, Nun. nun. Okay, contoh nun. Nun tu satu huruf. Oh, satu huruf. Kita nak satu kalimat. Apa satu ayat, satu kalimat? Contoh. Baru kita tadabbur sikit malam ni. Apa ni satu ayat, satu kalimat ni? Ada ke satu ayat, satu kalimat? Yang satu huruf boleh jadi ada. Yang tiga huruf boleh jadi alif lam mim, tiga huruf. Ya, alif lam ra, tiga huruf. Tapi ni satu perkataan. Nampaknya okey, alhamdulillah ada juga ramai ni. Al-Qari'ah, contoh Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Okey, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama adakah di situ waqaf atau tidak. Okey, itu juga satu ayat. Al-Haqqah satu ayat yang juga satu perkataan. Okey, ada lagi contoh? Ramai ni. Okey. Dan sebenarnya kelas ni saya khususkan kepada kalau asatizah dengar saya rasa segan lah.
Kerana saya khususkan pada orang macam saya je lah, ya, orang awam je saya. Jadi sebab tu saya buat interaksi dua hal ni. Kalau saya tanya ustaz-ustaz ni, confirm lah ustaz tahu kan, ustaz-ustaz dia tahu. Okey, itu contohlah, itu contoh ayat. Ya, ada lagi? Wadduha. Wadduha. Baik, wadduha tu dua perkataan. Ya, kerana ada wawul qasam, kemudian perkataan ad-duha. Kerana waw itu adalah huruf jar. Waw itu adalah satu kalimah. Dan ad-duha ialah satu kalimah. Okey, ada di sini kata mudhammatan. Bagus ya. Awad Saad ni siapa ya? Mudhammatan itu yang contoh yang diberi mudhammatan tu dalam surah Ar-Rahman. Mudhammatan bermaksud dua syurga yang kehijauan. Itu sahaja satu ayat dalam Al-Quran yang para ulama sepakat itu adalah satu perkataan. Ya, tapi bagi al-haqah, mal-haqah, al-qari'ah, mal-qari'ah itu khilaf. Ada setengah ulama kata itu sebenarnya dua ayat yang bersambung. Ya. Jadi itu satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menggunakan satu perkataan, iaitu perkataan mudhammatan, yang tidak ada khilaf bagi para ulama. Ayat dalam Al-Quran ini yang kita kata himpunan perkataan maka jadi ayat. Kita kenali ayat itu, ya, penghujungnya dengan wakafnya, ya, mengikut apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dengan Nabi Muhammad SAW wakaf di situ, maka para ulama pun buatlah simbol-simbol wakaf. Dan ada beberapa jenis wakaf, ya, yang dinilai berdasarkan bacaan Nabi Muhammad SAW. Ya, pada zaman dulu, zaman mushaf Sayyidina Osman, tidak ada tanda wakaf, tidak ada titik, tidak ada baris, ya, dan tidak ada alif kecil dan sebagainya. Tidak ada. Kenapa? Ya, kerana pada zaman dahulu, ya, para ulama hanya bergantung kepada bacaan Nabi SAW dan nak meraihkan semua qiraat, maka tidak ditulis titik, baris dan sebagainya. Ya, yang ada wakaf tu zaman kita. Sebab itu para ulama khilaf dalam masalah wakaf tu di mana. Maka dengan perbezaan wakaf itu di mana, khilaf itu, maka menatijahkan berbezanya bilangan ayat dalam Al-Quran. Baik, ayat dalam Al-Quran, pendapat yang masyhur ada 6,236 ayat dalam Al-Quran. Ayat yang paling pendek sekali, ayat yang paling pendek, itulah mudhammatan tadi. Ayat yang paling panjang sekali, ya, apa ayat yang paling panjang sekali dalam Quran? Ayat berkaitan dengan hutang, ya. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya, penghujung surah Al-Baqarah, ya, 280 lebih. Itu adalah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Baik. Jadi ayat ialah susunan beberapa perkataan atau satu perkataan, ya, dalam Al-Quran. Jadi dengan kita mengenal ayat Al-Quran, maka kita tahu nak wakaf di mana. Ya, dan kita kalau kita mengetahui itu adalah ayat Al-Quran, maka membantu juga kita dalam bab fiqh. Ya, dalam bab fiqh ada juga kalau orang tu tak dapat baca surah Al-Fatihah, ya, maka dia kena baca 7 ayat yang sama panjang dengan surah Al-Fatihah, maka dia kena tahu. Dan juga dengan kita mengenal ayat, maka kita tahu, ya, bahawasanya Al-Quran ini mukjizatnya berlaku, ada pendapat yang kata dalam satu ayat. Paling sikit mukjizat berlaku dalam satu ayat. Jadi kalau kita tahu satu ayat, ya, maka kita tahu itu adalah mukjizat yang berlaku dalam Al-Quran. Cuma saya nak sebut beberapa perkara berkaitan dengan ayat yang mungkin agak menarik. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, arja ayatin fil Quran wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Ibnu Abbas mengatakan ayat yang paling kita harapkan dalam Al-Quran, ya, ialah yang tidak disebut sini surah apa, wa inna rabbaka ladhu maghfirah, sesungguhnya Tuhan kamu, ya, memiliki maghfirah, keampunan, linnasi, bagi manusia, ala zulmihim. Itu ayat yang paling kita harap daripada Allah SWT. Ya, kerana semua kita ni ayyuna la yadhlim nafsahu. Mana di kalangan kita yang tidak menzalimi diri sendiri? Ya.
Maka kita mengharapkan apa bila kita menzalimi diri sendiri? Kita mengharapkan maghfirah daripada Allah, daripada ayatnya, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Sungguhnya Tuhan kamu mempunyai keampunan. Ya, dalam bulan puasa ni kita harapkan keampunan daripada Allah ala zulmihim, atas kezaliman yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Itu Ibn Abbas kata ayat yang paling kita harapkan daripada Al-Quran. Baik, seterusnya antara ayat yang disebut oleh Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud, dia kata ahkam ayat fil Quran, ayat yang paling berhikmah dalam Al-Quran ialah ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka sesiapa yang beramal sebesar zarah kebaikan, maka dia akan melihatnya di hari kiamat, ataupun Allah akan melihat kebaikan itu walaupun sebesar zarah yang kita lakukan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sesiapa yang mengamalkan kejahatan walaupun sebesar zarah, maka dia akan yarahu, dia akan melihatnya pada hari kiamat, atau yarahullah, ataupun Allah SWT akan melihat kejahatan yang dibuat walaupun sebesar zarah. Itu ayat yang paling ahkam, paling berhikmah, paling bijaksana yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, maka para sahabat juga menyebut berkaitan dengan ayat, menyebut berkaitan ahkam ayat. Apa ahkam ayat yang paling berhikmah dalam Al-Quran? Apa ayat yang paling arja, kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dan beberapa lagi yang disebutkan ayat yang paling itu, ayat yang paling itu disebutkan oleh para ulama ataupun para sahabat. Kemudian tuan-tuan kita tengok pula kepada surah, kalau masih lagi tuan-tuan boleh ikut, kita teruskan sikit lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan surah? Baik, surah bermaksud sejumlah ayat yang telah diletakkan padanya nama secara tauqifi. Dan sekurang-kurangnya surah itu terbina dari 3 ayat. Baik, jadi surah itu ialah sejumlah ayat. Tadi kita sebutkan ayat ialah sejumlah perkataan atau satu perkataan. Kemudian surah pula, dah satu surah ini ialah sejumlah ayat. Ya, yang paling sikit sekali ialah surah yang ada 3 ayat. Ya, surah yang ada 3 ayat berapa surah? Berapa surah yang ada 3 ayat? Berapa? Saya pun tak ingat. Yang pertama surah Al-Kawthar, surah yang paling pendek sekali, Al-Kawthar. Yang kedua surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Yang ketiga tak silap Liila fi Quraisy. 3 surah yang ada 3 ayat. Yang paling pendek di kalangan 3 itu ialah surah Al-Kawthar. Jadi ini surah dalam Al-Quran ada 114 surah, seperti mana yang disepakati oleh para ulama. Ada yang mengatakan 113, itu tidak dipersetujui. Satu lagi surah Al-Asr, betul, 4 surah yang ada 3 ayat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalih. Surah Al-Asr 3 surah ke 3 ayat ke 4 ayat. Saya tengok balik, saya tak ingat. Baik. Quraisy 4 ayat, Ustaz. Quraisy 4 ayat, saya tukar dengan wal 'asri dah tu. Baik. Jadi li ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi wa amanu min khauf. 4 ayat. Baik. Jadi surah dalam Al-Quran. Pertama sekali, surah dalam Al-Quran, adakah surah itu diturunkan sebegitu? Adakah surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayat dalam surah ini itu diturunkan secara berturutan. Jawapannya tidak, kerana Al-Quran itu turun tidak sama dengan yang ditulis dalam mushaf. Yang pertama sekali turun kepada Nabi Muhammad SAW surah Al-Alaq. Kemudian surah Ya Ayyuhal Muzammil atau Ya Ayyuhal Muddathir. Kemudian selepas itu beberapa surah, kemudian surah Al-Fatihah dan sebagainya. Sehingga ke penghujung surah dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita perhatikan susunan penurunan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan susunan yang disusun dalam mushaf Al-Quran. Kerana itu setiap kali turun ayat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW menyuruh para sahabat, da'u hadhil ayah fi surati kadha. Nabi kata, tulis ayat ini dalam surah ini.
Maksudnya penulisan Al-Quran telah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang apabila turun satu ayat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad suruh susun mengikut susunan yang diajar oleh malaikat Jibril. Jadi soalan pertama, adakah Al-Quran itu diturunkan seperti mana kita lihat dalam susunan surah pada hari ini? Tidak. Kemudian adakah soalan yang kedua, adakah susunan yang ada dalam Al-Quran hari ini yang disusun oleh Nabi SAW sendiri atau sahabat yang menulis sendiri? Tidak. Kenapa? Kerana Jibril mengajar Nabi Muhammad SAW supaya meletakkan ayat sekian ya di surah sekian. Walaupun asalnya seolah-olah macam tidak ada kesinambungan antara kumpulan gugusan ayat ini, gugusan ayat itu, gugusan ayat itu, sehinggalah apabila surah itu diberi nama dia. Contoh surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran. Ya, barulah kita nampak kesinambungan antara semua ayat. Ya, kerana dalam Al-Quran ada wahdatul mawdu', ada keseragaman topik atau ada tema yang tertentu dalam setiap surah yang sama. Bila dah susun semua surah tu macam dalam kita tengok pada mushaf pada hari ni, pada zaman Rasulullah dah letak dalam satu surah semua ayat-ayat tu, barulah kita boleh mengetahui apakah rahsia daripada kenapa surah itu, kenapa semua ayat tu disusun dalam surah itu, dan kenapa surah itu diberikan nama itu. Ya, dan perkara itu dikaji oleh para ulama berkaitan dengan apa maudhu' bagi setiap surah, apa tema bagi setiap surah bila dikaji. Baik, nama bagi surah juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, nama bagi surah ada beberapa pendapat yang mengatakan nama bagi surah itu dinamakan oleh sahabat Nabi, tapi yang dinamakan oleh sahabat Nabi itu ya adalah nama lain bagi nama asalnya. Sebab itu dalam satu surah boleh jadi ada banyak nama. Ya, contoh surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah, Asy-Syafiyah, ya, apa nama tu? Apa lagi nama bagi surah Al-Fatihah, sehingga Al-Imam Suyuti kata nama bagi surah Al-Fatihah ni ada 25 nama bagi surah Al-Fatihah sahaja. Ya. Jadi nama bagi satu surah boleh jadi ada banyak nama, ya, tetapi ada satu nama sahaja yang diajar oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nama bagi setiap surah dalam Al-Quran ia diajarkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, rasanya ada lagi pembahasan tentang surah ni, ya, pembahagian surah dan sebagainya. Cuma saya rasa cukup dah dulu untuk malam ini. Okey, insya-Allah pada hari esok kita akan sambung lagi. Sebenarnya saya boleh pergi lagi, ya, tapi oleh kerana kita pun nak meraihkan semua, dah pukul 12 malam, esok pagi nak sahur apa semua. Insya-Allah kita tinggalkan dengan satu persoalan. Baik, persoalannya ni. Di sini dituliskan ayat-ayat ini haram dibaca dengan bahasa ajam. Ya, Imam Suyuti mengatakan haram diterjemahkan Al-Quran. Haram diterjemahkan Al-Quran. Maksud Al-Quran itu dibaca dengan bahasa ajam. Ajam tu maksudnya bahasa selain bahasa Arab. Maka haram kita baca Al-Quran dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Ya, sebab itu para ulama mengatakan haram Al-Quran itu diterjemahkan. Ya, itu antara yang disebut oleh para ulama sebelum ini. Haram Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Tapi apa yang berlaku pada hari ini sebaliknya, apa yang berlaku pada hari ini itu, adakah apa yang dibuat itu benar ataupun salah? Jadi kita cuba jawab insya-Allah pada permulaan kelas kita pada malam esok. Adakah terjemahan Al-Quran yang berlaku pada hari ini adalah perkara yang dibuat dengan betul? Pastilah betul, kalau tak buatlah, ya, sebab perkara itu semua dah dapat persetujuan daripada para ulama. Cuma nak kata mengapakah para ulama dulu mengharamkan penterjemahan Al-Quran. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada malam esok. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semua. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, apa yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Yang nak dapat terjemahan kitab boleh kontak dalam page Akademi Pengajian Turas. Yang ada dalam page Akademi Pengajian Turas tu ada boleh tanya kontak nombor di situ. Dia akan masukkan dalam grup Telegram, boleh mendapatkan PDF tuan-tuan puan di situ. Kitab ni tidaklah panjang,
InsyaAllah kita akan cuba selesaikan dalam bulan Ramadan pada bulan ini insyaAllah. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.